Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Sepatutnya aku plan untuk buat video ni selepas aku habis kerja besok. Tapi aku rasa aku tak mau kehilangan keseronokan apa tu kebanggaan perlawanan ni. So lebih baik aku keluarkan video ni seawal yang mungkin, kerana kalau besok pun mungkin lusa baru aku dapat keluarkan video ni pasal aku kembali bekerja. So agak busy juga jadual. So again itulah. Tidak adil untuk kamu rasanya untuk menunggu video aku agak lama. So aku dedikasikan video ni, biarpun aku penat, biarpun besok aku kena, hari ni aku kena besok aku kena bangun jam 5 pagi. Tapi kenapa aku keluarkan video ni untuk kamu semua, kerana ini adalah merupakan satu momen yang cukup indah, cukup cantik, dengan keputusan yang kita miliki 4 gol berbalas kosong menentang Seri Pahang guys. Dan dikenakan lagi dengan perlawanan terakhir daripada Badur Bakhtiar yang beraksi bersama Sabah FC. So siapa-siapa yang ada di stadium memang merasakan terharunya lah dengan pengakhiran perlawanan tu. Kita tengok lagi bagaimana Rizal Ghazali menangis guys. Aduh, di sepanjang selepas perlawanan tu. So siapa yang ada di stadium pada perlawanan tadi, memang anda adalah orang yang bertuah kerana telah berjaya menyaksikan satu momen yang cukup indah yang tidak akan berulang lagi. So itu bukan review perlawanan. Basically aku menceritakan kamu aura yang berlaku di Stadium Melaka. So jom kita mulakan terus apa yang berlaku di perlawanan tersebut. So seperti mana yang aku katakan guys, aku telah membuat prediction yang 3-4-3 akan digunakan sekali lagi dalam perlawanan ni, dan aku katakan juga pada video sebelum ni, walaupun aku kurang berpuas hati dengan penggunaan 3-4-3, tapi sekiranya inilah yang OKS inginkan untuk digunakan dalam perlawanan menentang Seri Pahang, aku akan back the manager 100%. Aku akan yakin dia akan mampu untuk membuat sesuatu yang lain lah dalam perlawanan ni. Itulah ayat aku yang aku katakan di video head to head sebelum ni, dan itulah yang terjadi pada perlawanan sewaktu menentang Seri Pahang ni. Seri Pahang bermain dengan cukup bagus. Aku berpuas hati dengan semangat yang diberikan oleh Seri Pahang. Mereka datang ke Likas bukan untuk bertahan, mereka datang ke Likas untuk mendapatkan, mencuri 3 mata dan sekaligus meleburkan rekod tanpa kalah Sabah FC di Likas. Tapi bukan itu yang mereka dapat pada perlawanan ni. Sebaliknya merupakan satu aksi yang cukup ganas daripada Sabah FC, especially separuh masa pertama dan diikuti dengan separuh masa kedua sampai ke pertengahan separuh masa kedua. So memang aku ada katakan Kelantan melawan Kelantan adalah merupakan satu perlawanan yang cukup bagus dan memang top 1 dalam list aku. Tapi oleh kerana kita menentang Seri Pahang, tim yang berada di tangga ketiga, tim yang telah menundukkan Selangor, perlawanan menentang Seri Pahang ni telah aku letakkan sebagai number 1 favorite match aku untuk tahun 2023 ni. So again aku katakan rugi yang tidak datang untuk menyaksikan perlawanan ni. Ini adalah merupakan satu combination player yang cukup bagus, cukup berkesan, dikenakan lagi dengan 3 pemain di hadapan Sadil, Makado, Darren Lock. Aku rasa Darren Lock adalah individu yang paling happy dalam perlawanan ini. Finally, apa yang beliau inginkan, apa yang beliau harapkan daripada rakan-rakan pasukan untuk memberikan bola kepada beliau, untuk feed beliau, telah diberikan 100% untuk dalam perlawanan ini guys. Aduh, one touch, one kick yang cukup bagus dari Darren. Memang dia tahu bola tu perlu dibawa ke mana. Ini adalah Darren Lock yang kita inginkan. Ini adalah Darren Lock yang perlu pemain-pemain Sabah FC support untuk membantu beliau menjaringkan gol. Dan seperti mana aku cakapkan, kunci terakhir Sabah FC untuk melengkapkan skuad ni sebenarnya adalah dengan kehadiran Makado. Makado adalah merupakan, selain daripada Sadil, kita akan pergi ke Sadil, Makado adalah merupakan individu yang banyak dia adalah orang yang aku puji sangat Makado. Dia tidak berehat, dia tidak berhenti, dia terus mengejar bola, tidak memberi peluang untuk keeper dan juga defender Seri Pahang untuk regroup semula di dalam keadaan mereka. Tiap kali bola berada di bahagian bawah, Makado akan terus serang, pressure untuk defender dan juga
keeper Seri Pahang membuatkan mereka tidak dapat merancang dan seringkali membuat hantaran yang tidak tepat. Itu Makado. Dan sekali lagi, apa yang telah dilakukan oleh Makado untuk gol yang telah dilakukan oleh siapa tu yang untuk perlawanan menentang Sarawak hari itu, di mana Makado telah melawan pemain yang melawan pemain yang membawa bola, seterusnya mendapatkan bola dan terus membawa bola masuk ke dalam kotak, hampir ke kotak di lawan, dan telah membantu untuk Darren Lock menjaringkan gol peribadi beliau. Puas hati Darren Lock guys malam tu. So benda yang sama telah diulangi oleh Makado dalam perlawanan ni. So kita nampak sudah, inilah yang kita kurang perlawanan ni, dan inilah Makado. Inilah kenapa Makado dibawa ke dalam Sabah FC. Kalau tiada beliau, sebenarnya aku rasa Seri Pahang amat mudah untuk memasuki bahagian membawa bola ke dalam kotak di pasukan kita lah, pasukan Sabah FC. Dan Makado adalah individu yang menidakkan perjalanan tersebut. Pak Teso pun adalah merupakan individu yang aku puji pada perlawanan ni. Beliau begitu solid untuk menjaga benteng pertahanan Sabah FC. Agak kurang mereka membawa bola untuk masuk ke dalam kotak di Sabah FC. Ada juga gerakan yang dilakukan oleh Pahang FC lah, banyak juga gerakan yang berbisa. Tapi untuk pertahanan Sabah FC ini adalah perfect di style of defending yang telah mereka lakukan. Aku memang pujilah apa yang Sabah FC tampilkan perlawanan ni. Individu yang sangat bekerja keras untuk menjaga benteng Sabah FC adalah Gabriel. Beliau, sana sini dia lari guys. Pujian juga perlu diberikan kepada line defense kita yang lain lah. Tapi aku lebih nampak Gabriel yang banyak memainkan peranan untuk menjaga defender kita. Dan of course, kalau tidak kalau tidak dikenakan lagi dengan kehadiran Pak Tesu untuk menjaga lebih awal defender Sabah, aku rasa agak senang untuk Pahang untuk menembusi bahagian midfield kita. So itu adalah merupakan antara benda yang membantutkan pergerakan Pahang sebenarnya. Sadil sekali lagi adalah merupakan satu pemain yang konsisten setakat 3 perlawanan ni. Contribution beliau untuk membuat assist, contribution beliau untuk goal participant cukup tinggi pada perlawanan ni. Beliau adalah merupakan salah satu individu juga yang sering membawa bola ke hadapan, sering membuat larian, menggelecek pemain-pemain. Itulah membuatkan defender Pahang memang tidak berehat pada perlawanan ni. Penat. Aku sendiri penat tengok dia orang bertahan sebenarnya. Aduh. Apapun, paling besar di sini adalah teamwork yang cukup bagus telah diberikan oleh setiap pemain Sabah FC yang bermain perlawanan ini. Baik pemain yang dimasukkan sebagai gantian pun menjalankan tanggungjawab yang sepatutnya, walaupun mereka tidak dapat meneruskan aksi yang telah ditampilkan pada separuh masa pertama, tapi at least mereka berjaya mengekalkan clean sheet yang telah kita miliki pada perlawanan ini. Damien boleh katakan banyak berehat jugalah, walaupun ada kecederaan yang beliau alami, ada juga beberapa kali percubaan, tapi dia adalah agak berehat malam ni. So agak bertuah untuk Damien, tapi kalau macam mana pun aku tidak nafikan Damien banyak kali juga membantu untuk mengeluarkan bola daripada kotak di pasukan Sabah FC. So aku tiada negatif untuk perlawanan ni guys. Ada sebenarnya boleh dikomen, tapi ini adalah satu match yang sweet moment. So aku akan reserve aku punya komen untuk perlawanan ni. Kita keep it this way. Kita nampak perlawanan ni macam ni. Kita nampak perlawanan ni satu benda yang perlu kita menggahkan, perlu untuk kita berikan kepada Badrul Bakhtiar sebagai satu sweet moment untuk beliau selepas meninggalkan Sabah FC. So sekali lagi, tahniah untuk semua yang terlibat di dalam perlawanan ni, daripada player sampai ke management sampai ke coach, apa semua anda telah lakukan yang terbaik untuk perlawanan ni. Dan untuk Badrul Bakhtiar, all the best untuk future career anda. Aku mendoakan yang terbaik dan yang dapat melaksanakan tanggungjawab anda sebagai YB di kampung halaman beliau. So okay guys, itu adalah komen aku. So aku juga ingin mendengar komen kamu. Sila tekannya di ruang komentar di bawah. Dan aku ingin shout out juga untuk anda yang bergambar bersama aku di stadium hari itu. Terima kasih di atas sokongan anda selama ni, dan terima kasih juga kepada anda semua yang menonton video ni kerana sentiasa memberi sokongan untuk SRTV tanpa henti. Oh ya, dan tahniah untuk pemenang
tiket untuk perlawanan ni. Beliau dapat hadir dan aku gembira lah. Aku ingat macam dia datang saya ni, tapi dia ada WhatsApp aku, dia bilang dia sampai stadium sudah. Dia berterima kasih juga lah kerana memberi peluang untuk sama-sama mengalami pengalaman ni. So insyaAllah kalau ada rezeki aku akan share lagi tiket untuk perlawanan yang akan datang. Sehingga berjumpa lagi guys di video seterusnya. Assalamualaikum. Salam sejahtera lah.